Ya, kita bersua kembali. Selain daripada kita bercerita tentang perjuangan atlet kita di Olimpik Tokyo 2020, kita juga nak bercerita bagaimana TVET Mara raih emas untuk Malaysia, yang mana ini merupakan the 9th World Skill Russia National Skill Competition 2021 dalam bidang rapid prototyping yang disertai oleh 15 buah negara, berlangsung pada 22 hingga 25 Julai yang lalu secara dalam talian. Jadi ini merupakan salah satu daripada perkara yang ingin diberikan tumpuan untuk kita pada pagi ini. Ya, jadi kami bawakan beberapa individu yang terlibat dengan pertandingan ini. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Haji Razlan Haji Samsuri selaku Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Majlis Amanah Rakyat MARA. Juga kami bawakan pagi ini Muhammad Asnawi Omar selaku Pakar Negara, dan juga jurulatih pensyarah Kolej Kemahiran Tinggi Kuantan. Juga peserta bagi pertandingan yang kami nyatakan iaitu Hud Haki Azlan selaku peserta pertandingan tersebut, dan juga pelajar Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, mungkin kita nak mulakan dahulu dengan Hud. Saudara Hud dinyatakan ataupun merupakan antara peserta untuk pertandingan ini, dan juga minat terhadap TVET itu memberikan satu laluan dan juga menggambarkan satu peluang untuk anda menyertai pertandingan ini juga. Jadi mungkin boleh dikongsikan tentang pengalaman menyertai pertandingan ini dan juga minat anda terhadap bidang kemahiran TVET. Okay, Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak SPM, kepada pihak Selamat Pagi Malaysia kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi kejayaan saya bersama seluruh rakyat Malaysia. Dan saya, Haki bin Muhammad Azlan, merupakan seorang pelajar diploma kejuruteraan pembuatan semester 4 di kolej. Saya memegang jawatan Majlis Perwakilan Pelajar dan juga merupakan jawatan kawasan badak dan aktif dalam program-program usrah dan juga kerohanian anjuran kolej. Saya merupakan anak negeri Kelantan. Sebenarnya pada tahun 2019 saya bersama bapa mencari maklumat di karnival pendidikan, institusi pendidikan MARA di seluruh dunia, di seluruh Malaysia, daripada saudara, dan saya dapat itu daripada saudara tentang MARA. Dan pada ketika itu saya ada beberapa institusi seperti UniKL, KPTM, KPM, IKM, KKTM dan lain-lain. Dan akhirnya saya tertarik dengan bidang TVET MARA yang ditawarkan di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan. Kenapa? Kerana program yang ditawarkan di KKTM Kuantan, pada ketika itu saya difahamkan saya akan didedahkan dengan mesin-mesin yang berteknologi tinggi dan terkini serta standing dengan peralatan yang berada di industri seperti rapid prototyping. Secara peribadi saya memang minat dalam bidang teknikal atau TVET ni kerana bidang ini amat luas dan sangat laku di pasaran. Selain bidang TVET juga merupakan bidang yang saya ingin ceburi kerana memang cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera pada masa yang akan datang, insya-Allah. Dan Cik Asnawi, kalau boleh kongsikan juga selaku jurulatih, sebab rapid prototyping ni antara yang baru di Malaysia. Jadi bagaimana Cik Asnawi kalau boleh kongsikan dari sudut untuk membimbing pelajar-pelajar ini dan seterusnya memenangi pertandingan, apakah perkara yang dilakukan oleh Cik Asnawi sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada RTM kerana menjemput kami lah ke rancangan SPM pagi ini. Okey, baik. Sebenarnya bila kita melihat kepada pendekatan kami semasa pertandingan tersebut, kami sebenarnya telah pun memulakan latihan sebulan lebih awal daripada tarikh pertandingan tersebut, di mana kami membahagikan beberapa skill set training atau pelatihan untuk peserta kami ini, di mana beliau perlu mempelajari skill set seperti lukisan kejuruteraan dan pemesinan, dan modul yang kedua pula beliau mesti memahirkan diri untuk menggunakan pemesinan alam dan seterusnya membuatkan kekemasan kepada produk tersebut. Dan yang terakhir ialah
memberikan semangat kepada beliau sendirilah. Sebab apa, kalau kita walaupun kita ada skill set kemahiran tersebut, tetapi dalam aspek kerohanian juga beliau perlu memberikan tahap yang terbaiklah semasa pertandingan. Memandangkan pada pertandingan tersebut adalah selama 3 hari. Jadi masa yang diberikan untuk kami hasilkan produk tersebut adalah tidak mencukupi. Tetapi dengan semangat juang yang diberikan oleh peserta Encik Hud, alhamdulillah kami dapat juga memenangi pingat emas tersebutlah. Alhamdulillah. Okey, mungkin untuk Tuan Haji Razlan juga, ini kita nak melihat tentang sokongan dan juga galakan bagi pelaksanaan program TVET di bawah sektor pendidikan MARA, Tuan Haji. Okey, terima kasih TM. Selamat pagi Malaysia. Sudi jemput MARA dalam sesi pagi ini. Saya nak ucapkan terima kasih ataupun ucapan tahniah kepada setinggi-tinggi tahniah kepada saudara Hud kerana berjaya merangkul emas dalam World Skill pada tahun ini. Secara online lah tu kan, bukan senang. Selalunya dapat berjalan, tapi kali ini tak berjalan. Jadi satu pengorbanan besar lah pada saudara Hud bersorang-sorangan dalam lab untuk menyediakan prototyping yang bukan senang nak buat. Dan saya juga ucapkan tahniah lah pada Cik Asnawi, cikgu kita, jurulatih kita dari KKTM Kuantan, kerana bersama-sama dengan saudara Hud. Jadi MARA memang berbangga. Memang hasrat kita kalau boleh tiap-tiap tahun kita nak lahirkan champion-champion macam ni lah, yang akan membawa nama negara, nama Malaysia dan nama MARA, itu yang paling penting. Sektor pendidikan MARA memang sentiasa memberi sokongan dalam pelbagai bentuk, sama ada promosi, program dan sebagainya, terutama bajet yang kita mohon every year untuk pengetahuan umum semua. Contohnya pada tahun ini, kerajaan telah memperuntukkan melebihi 100 juta khas untuk TVET MARA. Jadi pelbagai peringkat untuk meningkatkan latihan, peralatan-peralatan menggunakan teknologi terbaru. Contohnya macam saudara Hud ni, saya difahamkan menggunakan software yang terbaru. SolidWorks Hud, ya betul Betul. Version 2020 yang terbaru kita bagi, kita latih pada pelajar-pelajar kita. Dan saudara Hud ni bukanlah pelajar-pelajar yang daripada biasa-biasa, pelajar cemerlang ni. Masuk dalam kitanya program KKTM. KKTM ni memang kita buat program yang boleh memberi kata orang peluang kepada pelajar-pelajar cemerlang untuk melanjut kemajuan dalam bidang teknikal. Dan untuk pengetahuan jugalah, sama pagi Malaysia, TVET MARA kini ada 25 institusi yang terdiri pada IKM dan KKTM menawarkan pelbagai latihan teknikal daripada peringkat sijil sehinggalah ke peringkat diploma. Dan kita buat ikut niche lah, ikut tempat. Contohnya macam di Kuantan sendiri, tempat Hud ni belajar, mana fokus kepada industrial robotik, kepada manufacturing. Dan bidang yang Hud masuk ni rapid prototyping, yang Hud champion sekarang ni lah, yang menang tahun ni. Memang MARA dalam sektor pendidikan sentiasa lah memberi keutamaan pada kualiti, pada kurikulum dan sebagainya. Dan untuk dasar RMK 12 ataupun 5 tahun akan datang ni, memang kita punya penumpuan lebih kepada TVET, iaitu kita berhasrat untuk menjadi penyumbang utama kepada guna tenaga mahir dan separah mahir negara. Memang sebelum ni kita menyumbang quite significant numbers, dan kita akan teruskan menyumbang sumber tenaga mahir dan separah mahir ini kepada negara. Dan sasaran kita pada tahun ini, kita akan menyumbang melebihi 46,000 guna tenaga mahir kepada negara. Kalau lebih lah kita akan bagilah, tapi sasaran sekurang-kurangnya 46,000. Dan kita dapat lihat sebenarnya meningkatkan kita dapat lihat bagaimana sebenarnya perkara ini diterjemahkan melalui kemenangan yang diraih oleh Hud sendiri. Kalau Hud boleh kongsikan seketika bersama dengan perusahaan pagi Malaysia, sebab tak semua ada dalam bidang ni, apa itu sebenarnya rapid prototyping ini dan apakah antara cabaran yang perlu dihadapi oleh Hud dalam untuk memenangi emas bagi pertandingan ini? Okey, terima kasih.
secara mudahnya rapid prototyping ni adalah kita mencipta daripada lukisan 3D yang kita buat daripada SolidWorks ataupun CATIA, daripada alat terbantu komputer kepada benda tu real, boleh pegang, boleh belek-belek macam tu. Biasa kita tengok printer 2D seperti mana kita tulis dekat Word, Microsoft Word, lepas tu kita print, ada tulisan saja. Tapi bila dah masuk 3D printer ni, kita menggunakan 3D produk, kita melukis 3D produk dengan ukuran-ukuran tertentu dan kita printkan benda tu menjadi sebuah 3D dengan ukuran yang betul, dengan kita boleh pegang, kita boleh lihat apa yang kita lukis itu sebenarnya. Dan saya telah untuk persediaan membuat pertandingan ni, saya sebulan awal datang ke kolej bersama kawan saya sebagai pembantu atau peneman, walaupun negara kita melanda COVID dan asrama kosong disebabkan pelajar tak dapat datang disebabkan COVID-19 ni. Jadi saya memberanikan diri bersama kawan saya Muhammad Hanif, memberanikan diri untuk datang dan melatih. Walaupun daripada semester 1 lagi kami dah diajar benda-benda yang untuk bertanding ni. Daripada semester 1 sampai semester sekarang memang amat membantu daripada silibus yang saya belajar seperti elektrik, seperti CNC, seperti product modeling dan sebagainya. Dan secara jujurnya ia memberi tekanan kepada saya sebagai wakil Malaysia, wakil pelajar tunggal Malaysia untuk pertandingan World Skill, di mana saya perlu bersaing dengan negara-negara maju seperti Ecuador, seperti Brazil, Korea, Vietnam dan lain-lain. Dan perasaan saya bila saya menunggu keputusan diumumkan, pada mulanya memang berdebar-debar kerana merupakan pertama kali saya menyertai pertandingan kemahiran dan terus ke World Skill, terus ke peringkat dunia. Dan semasa pertandingan berlangsung selama 8 jam sehari, saya memang membuat sehabis baik dan saya telah mengaplikasikan semua ilmu yang diperolehi daripada persediaan, dan saya yakin saya boleh memenangi peringkat sekurang-kurangnya perak ataupun gangsa macam tu je. Okey, dan banyak tak masa. menyangka keputusan yang dapat adalah emas. Alhamdulillah banyak masa diperuntukkan dan juga menghasilkan kejayaan selepas gigih berusaha dan juga banyak kita kata fokus yang diberikan. Cumanya apabila kita nak bercerita tentang rapid prototyping ni, Tuan Asnawi mungkin ada perkongsian berkenaan rapid prototyping yang dipunyai oleh institusi MARA dalam perihal mungkin untuk tujuan pendidikan dan sebagainya, Cik Asnawi. Okey, sebenarnya rapid prototyping ni sebenarnya digunakan untuk pembangunan produk. Kalau di industri itu, ia dianggap sebagai pembangunan produk yang pertama untuk mengenal pasti bentuk, kekuatan dan fungsi sebenarnya. Ia sebenarnya dibangunkan sebelum produk tersebut dikeluarkan secara besar-besaran dan dijual kepada pengguna. Bermaksud produk pertama di mana konsep yang dibuat dan dihasilkan melalui beberapa cara dan beberapa proses dan dihasilkan untuk kegunaan sama ada untuk kita nak mengenal pasti, kita nak merasa, kita nak membuat uji kaji dan sebagainya lah. Jadi produk tersebut mestilah menyerupai dengan produk yang akan dijual di pasaran nanti. Jadi kalau kita lihat di syarikat-syarikat ataupun industri-industri yang besar, contohnya mereka mempunyai beberapa konsep reka bentuk, di mana konsep reka bentuk tersebut akan dianggap sebagai satu prototype dan dia akan dilalui kepada proses-proses pengujian yang disebutkan tadi. Jadi apabila mereka telah mendapat kata akhir ataupun dia dah finalize untuk produk tersebut, maka produk tersebut akan diluluskan dan akan dihasilkan secara besar-besaran kepada pengguna dan seterusnya dijual dan diguna pakai oleh masyarakat di luar. Jadi itu maksud rapid prototyping itu sendiri. Tetapi pada waktu sekarang ini, pada dahulu rapid prototyping ini hanya fungsinya untuk model sahaja, tetapi sekarang ini telah pun dikembangkan kepada produk akhir, bermaksud kepada end product, di mana mesin prototyping ini sudah
maksudnya dia sudah pun melalui fasa di mana ia boleh diguna terus kepada komponen seperti spare part kereta, seperti automotif ataupun juga dalam bidang-bidang medical seperti implan yang diguna pakai di hospital dan juga di mana-mana juga. Jadi sekarang ini rapid prototyping ini dikenali sebagai additive manufacturing lah, yang nama dia sekarang lah, yang famous lah. So itulah maksud dia. Jadi semasa di WorldSkills Rusia baru-baru ini, jadi kami jika dilihat kami membuat konsep ataupun prototype robotik arm, di mana kami menghasilkan produk tersebut melalui kaedah pemesanan CNC, 3D printer dan juga proses ruangan. Jadi daripada komponen-komponen tersebut, ia akan dicantum dan dihasilkan untuk menghasilkan produk yang boleh dipakai lah untuk kegunaan pengguna di luar. Okey, mungkin di kesempatan ini Tuan Haji Razlan mungkin boleh kongsikan sedikit harapan untuk pelajar-pelajar MARA, TVET MARA yang lain untuk terus berusaha dan juga mencipta nama di persadaran antarabangsa. Tuan Haji. Ya, macam saya sebut tadi lah, saya harap HUT ni akan menjadi kata orang tu ikon ataupun model teladan kepada pelajar ataupun pelajar-pelajar kita yang lain, bukan sahaja di TVET tapi semua pelajar-pelajar MARA seluruhan di sektor pendidikan MARA. MARA ni ada banyak usaha-usaha pendidikan dan HUT akan menjadi model contoh yang baik supaya berusaha lebih bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan, menjadi contoh yang baik dan kemudian boleh bantu negara, bantu family dan sebagainya capai cita-cita, berusaha bersungguh-sungguh. MARA memang membantu menyediakan segala kemudahan, bantuan kewangan dan sebagainya untuk membantu pelajar-pelajar kita supaya lebih berjaya, cemerlang. Dan kita sanggup mengantar ke mana-mana pelajar kita untuk berlatih, untuk melanjutkan pengajian dan sebagainya daripada peringkat saja sehinggalah ke peringkat PhD. In fact, TVET ni pun kita buat laluan sampai ke peringkat PhD kita ada. Kita memang betul-betul bersungguh-sungguh supaya kita dapat melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dalam pelbagai sektor, dalam pelbagai bidang. Dan TVET adalah menjadi kita punya keutamaan. Kita tahu negara kita memang memerlukan tenaga mahir ni dalam bidang TVET untuk mencapai status negara maju pada masa depan. Itu memang kita punya fokus dan kita akan teruskan agenda kita untuk memperkasakan negara kita dengan pelajar-pelajar macam HUT ni. Yang akan lebih ramai lagi champion-champion yang kita lahirkan pada setiap tahun. Itu memang kita akan setiap dan secara tak langsung ia akan mempromosi program TVET kita ni. Ramai yang akan masuk, contoh macam HUT, pelajar cemerlang, SPM masuk program TVET. Ini saya nak beritahu semua. Program TVET ini bukan untuk pelajar tercicir tapi untuk pelajar cemerlang juga. Itu saya nak maklumkan di sini. Okey, insyaAllah kita doakan akan lebih ramai lagi para pelajar MARA dan juga para pelajar TVET MARA juga akan terus mencapai kegemilangan dan juga kejayaan khususnya buat negara. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada saudara HUT Haki Azlan kerana mencapai kejayaan untuk menggenggam emas yang telah pun diterjemahkan melalui kejayaan beberapa hari yang lalu. Juga tahniah kepada jurulatihnya dan juga pensyarah Cik Muhammad Asnawi Omar. Juga terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Razlan. Kita harapkan yang terbaik daripada pihak MARA dan juga sektor TVET MARA dalam memberikan kecemerlangan dan juga kejayaan kepada para pelajar. Terima kasih banyak-banyak pada pagi ini. Okey, itu dia kami berkongsi pada anda berkenaan kejayaan anak muda kita di 9th WorldSkills Russia National Skill Competition 2021 dalam bidang rapid prototyping.